Kita nak lihat sikit pada perkaitan surah Al-Mumtahanah ini, surah yang ke-60 ini, kaitannya dengan surah sebelumnya. Surah sebelum maknanya surah yang ke-59. Surah belakang tu, surah yang ke-59, surah apa? Surah Al-Hashru. Surah yang baru je kita habis, surah Al-Hashru. Kita nak lihat sikit apa perkaitan. Kalau dalam ulum Quran disebut sebagai ilmu apa? Munasabah. Munasabah, perkaitan antara surah. Kita nak lihat sikit perkaitan surah sebelum, surah Al-Hashru, surah yang ke-59 dengan surah Al-Mumtahanah ini. Baik. Yang pertamanya, kita nak lihat saya letakkan di sini Al-Mawaddah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ini kita nak lihat perkaitan antara surah 59 dengan surah ke-60. Apa kaitan? Apakah antara kaitan yang di antara dua surah ini? Yang pertamanya, kita nak lihat pada dua golongan. Kita lihat pada ayat yang ke-20 dalam surah 59, surah belakang tu. Kita lihat kejap. Belakang tu je. Baik. Muka surat 548. Muka surat 548 surah Al-Hashru. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Penghuni syurga, mereka lah orang-orang yang faizun, yang menang, yang berjaya. Maka dalam surah dalam ayat ke-20 ni, surah Al-Mumtahanah, Allah menyebut mengenai dua golongan, iaitu siapa? Penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Baik. Surah yang ke-60 pula, surah ke-60, kita lihat pada ayat yang pertama, juga Allah menyebutkan mengenai dua golongan. Kita lihat pada ayat yang pertama tu, surah Al-Mumtahanah, selak muka surat sebelah balik, muka surat 549, Allah menyebutkan mengenai dua golongan. Itu Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu. Golongan yang pertama, orang yang beriman. Golongan yang kedua siapa? Bawah situ sikit, la tatakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru. Iaitu orang-orang yang kafir. Maksud dia, dalam ayat pertama juga disebut dua golongan, iaitu orang yang beriman dan juga orang kafir. Baik. Yang kedua, apa perkaitan antara surah sebelum dan juga surah Al-Mumtahanah ini? Kita boleh sebutkan sebagai yang kedua, persaudaraan pun pembela teman rapat, ataupun bahasa kita sebut sebagai apa? BFF. Bahasa kita sebut sebagai BFF. Baik, kita lihat surah yang sebelum tu, surah 59 ayat yang ke 11. Kita lihat, kita selak muka surat 547. Nak tengok perkaitan sebelum dan selepas, dia kena banyak selak sini, selak sana balik. Baik, ayat yang ke 11. Apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Adakah kamu tidak melihat kepada orang-orang munafik? Mereka berkata kepada ikhwanihim, saudara-saudara mereka daripada kalangan orang kafir daripada kalangan ahli kitab. Ayat yang ke-11, dia menceritakan mengenai orang munafik yang dia bersaudara, dia geng dengan
orang kafir daripada kalangan ahli kitab, iaitu siapa? Yahudi. Baik. Kita lihat pada ayat surah yang ke-60, ayat yang pertama tu. Silap balik. Surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Apa dia? Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah kau mengambil atau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai awliya, sebagai teman rapat, sebagai pembela, sebagai pemimpin, sebagai geng. Maka pada surah Al-Hashr Allah menceritakan mengenai dua golongan yang bersaudara, iaitu munafik. Munafik ini kan asalnya adalah orang yang beriman juga, tapi dia menyembunyikan kekufuran dia di dalam, tapi zahirnya dia adalah orang yang beriman, kan? Pada zahirnya dia bersaudara dengan orang kafir, tapi daripada kalangan Yahudi. Surah Al-Mumtahanah ayat pertama Allah menceritakan mengenai orang beriman juga, tapi orang beriman itu dia bersaudara ataupun dia berteman rapat dengan orang kafir juga. Sama mengenai orang beriman yang berteman rapat, yang bersaudara, yang satu geng dengan orang kafir. Baik. Yang ketiga, berkaitan yang boleh kita lihat antara surah sebelum, saya berikan di sini. Baik. Persiapan. Kita lihat surah yang ke-58. Surah 59. Surah 58 dah lonjak dua surah dah. Surah yang ke-59 ayat yang ke-19. Kita lihat surah 59 ayat ke-19. Surah Al-Hashr itu pada ayat yang ke-19. Apa yang Allah sebut? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperlihat apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Baik. Kita lihat pula dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ketiga. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ketiga. Selak balik. Ayat yang ketiga, apa Allah sebut? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat, pada hari akhirat. Maka surah sebelumnya, surah Al-Hashr, Allah menyeru, mengingatkan kepada orang beriman untuk membuat persiapan untuk hari esok. Dan pada surah selepas itu, surah Al-Mumtahanah ayat ketiga, Allah bagi tahu, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu tidak akan dapat memberi manfaat kepada kamu pada hari kiamat nanti. Tak akan dapat beri manfaat. Maka ia mengenai persiapan yang perlu seorang Muslim itu lakukan. Kan? Allah sebut kaum kerabat dan anak tak boleh bagi manfaat kepada kamu pada hari kiamat nanti. Kan? Tapi bukankah anak itu boleh apa? Memberi pahala kepada ibu bapa dia. Betul tak? Kan? Jadi macam mana? Baik, kita lihat dalam surah 18 ayat 46. Ini bukan berkaitan lah. Ini saja nak kita nampakkan gambaran yang lebih jelas. Kan? So, mesti orang kata, tertanya-tanya kan? Allah kata tak boleh, tapi boleh. Kalau anak kita doakan kita, pahala sampai. Anak kita sedekah untuk kita, boleh. Anak kita berpuasa untuk kita, boleh.
Anak kita wakafkan untuk kita, boleh. Tapi Allah kata tak boleh bagi manfaat pula. Baik, kita lihat surah ke-18 ayat 46, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi pada muka surat 299. Muka surat 299. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak pinak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal soleh yang berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Baik, dalam ayat ini Allah sebut harta dan anak semua itu adalah perhiasan dunia, hanya adalah perhiasan yang tidak boleh memberi manfaat kepada seseorang itu. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya tidak lain harta dan anak kamu itu adalah ujian, fitnah kepada kamu. Dan ayat surah Al-Mumtahanah ayat ketiga ni pun Allah kata lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, tak boleh bagi manfaat kaum kerabat dan anak kamu, tak boleh bagi manfaat kepada kamu. Di manakah kata kunci dia? Kata kunci dia adalah pada wal baqiyatus salihat, dan amal-amal soleh yang kekal. Harta dan anak tidak sekali-kali boleh memberi manfaat kepada seseorang ketika di akhirat kelak, kecuali apabila harta dan anak itu dijadikan soleh.